Kemudian baru kita mulakan sesi sembang santai malam ni. Cuma kali ni saya bagi nama kelas malam. Saya bagi kelas malam. Ni sesi kelas malam. Okay. Jadi malam ni ada satu benda yang kita boleh sembang-sembangkan. Mungkin ada perkara yang bermanfaat untuk saya kongsikan dengan keikhlasan hati saya ni, memberitahu pengalaman dan juga pengajaran yang pernah saya lalui, bagi impact yang banyak pada ramai orang. Okey? Silakan. So kita bagi 3 minit. Askar Melayu dia pukul 10 malam, tepat 10 malam dia akan on. Tapi yang lain tu bukan askar, kita kena faham. Okey. So, dah cukup 3 minit dah. Dah boleh kita mulakan dah. Dah boleh tutup pintu dah kot. Jangan bagi orang lain masuk dah. So, kelas kita malam ni cukup ramai ni pun cukup dah. Apa ni soalan? Janggut mana tuan? Janggut saya cukur. Sebab apa dia, hari tu dia tumbuh dia jadi gatal-gatal. Janggut dia gatal-gatal, jadi saya tutup lah. Saya cukur. Kedai gunting rambut tak buka lagi. Kalau buka boleh trim. Okay. Pada malam ini kita sama. Awak dan saya sama saja. Hanyalah rakyat biasa yang mencari rezeki, menumpang di tanah Allah, di tanah dan bumi Allah ni, sama aja kita. Okey. Sound clear Sound clear? Bagus. Okey. Bagi. Dah berapa minit dah? Kita nak mulakan ni. Minta maaf lah, tak apa sihat lah. Kan? Bukan tak sihat apa. Kena beleting dengan bini tadi. Kan? Baru jadi abang pencen, bini dah popek beleting. Kita pun tunduk, diam. Terus rasa macam nak demam. Orang pencen macam tu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada malam ini. Tajuk malam ini adalah niat. Okey. Tajuk malam ini adalah niat. Itu tajuk kita malam ni. Okey. Saya telah pun seperti mana yang tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-makcik dapat tahu. Alhamdulillah saya sekarang ni sudah 100% bebas. Sudah menjadi seorang awam balik. Setelah 25 tahun bekerja sebagai tentera. 25 tahun dah kerja. Alhamdulillah. Dah dapat IC biru, dah boleh kahwin lagi. Jangan marah, sembang kan. Dah dapat IC biru. Saya dapat IC biru tu, perasaan saya waktu dapat IC biru tu, macam orang Rohingya dapat kad warga negara, tahu tak? Aku jadi warga negara Malaysia semula. Seronok. Lega hati. Alhamdulillah. Kepada yang tak tahu, tentera hanya pakai IC My Tentera sahaja. Kami tak ada IC biru macam korang tu. My Card tu tak ada. Kami ada My Tentera. Ataupun dulu kita panggil Bat C10. Borang Angkatan Tentera kategori C nombor 10. Bat C10. Kad Pengenalan Angkatan Tentera. Kami tak ada ni. Okay. Kami tak ada IC awam. IC tentera ialah IC tentera lah. Okay. So bila dah bertukar pada IC awam ni seronok lah. Okay. Okay. Saya nak memberi malam ini, saya nak kisahkan tajuk kita ialah niat. Niat. Tujuan saya buat live malam ini adalah untuk saya nak menceritakan satu kisah yang berlaku pada hidup saya. Kan? Bagaimana... Okey, minta maaf. Tujuan saya cerita malam ini ialah untuk disampaikan satu perkara kepada semua anak-anak muda yang teringin nak masuk askar. Dan juga saya niatkan malam ini, live saya ini, saya nak berikan satu ilmu kepada yang sedang berkhidmat ke dalam tentera. Tak kisahlah kamu tu peringkat bawahan, LLP, ataupun kamu pegawai. Okay? Dan juga
saya nak berikan satu ilmu kepada keluarga-keluarga tentera yang siapa yang bakal nak kahwin dengan tentera ke ataupun yang sedang menjadi isteri tentera sekarang ni ke. Dan apa yang saya nak cakap pada malam ini juga bermanfaat kepada badan-badan uniform yang lain. Sebagai contohnya polis ke, kamu jadi sekarang ni kamu bomber ke, APMM ke, immigration ke apa saja badan-badan beruniform yang lain. Okey. Okey. Selama 25 tahun saya bekerja, saya dah jumpa berbagai-bagai jenis orang. Berbagai-bagai jenis orang saya dah jumpa. Okey. Dan saya rasa kamu pun rasa benda yang sama. Kamu tiba-tiba kamu rasa pelik. Kawan kamu ke atau saudara mara kamu ke, kenalan kamu masuk askar 2-3 tahun absent. Lari daripada askar absent. Ada yang kerja 7 tahun, 8 tahun lepas tu berhenti. Dia berhenti. Betul tak? Ramai. Ramai kita tengok orang macam tu. Dia kerja 3-4 tahun dalam askar, mula-mula masuk askar semangat ni. Lepas tu lepas 3-4 tahun dia berhenti. 5-6 tahun kerja dia absent. Ada yang dah kat 10 tahun bekerja, lepas tu dia buat perangai, cari alasan untuk berhenti. Macam-macam. 25 tahun saya bekerja. Saya dah senaraikan tempat-tempat yang saya pernah bekerja. Okey? Sebelum ni ramai orang tanya, Tuan duduk kat mana Tuan? Tuan buat kerja apa Tuan? Sampai selama ni saya hanya cakap, tak ada apalah, saya adalah kerja kat Mindef, kat koridor. Saya tak pernah bagi tahu di mana saya bekerja, apa yang saya buat. Tapi baru ni, kemarin saya tulis sedikit. Saya tulis sedikit saja. Cukuplah sikit, kan? Saya tulis sikit lokasi-lokasi ataupun apakah pekerjaan yang saya pernah buat sehingga saya bersara. Okey? Jadi cuba kita semua, saya, kamu, abang-abang, kakak-kakak, cuba fikir. Ramai kawan-kawan kita masuk askar 5 tahun, 6 tahun, lepas tu dia absent, lepas tu dia buat perangai, lepas tu dia lepas tu dia berhenti awal, macam-macam perangai. Malam ini saya beritahu jawapan dia. Kenapa? Malam ini saya akan beri satu rahsia macam mana saya boleh bertahan selama 25 tahun dalam tentera, dan pada hari terakhir saya bekerja sebagai tentera dan saya dapat IC, hati saya rasa tenang, aman, lega, puas hati. Tanpa ada sedikit dendam, tanpa ada apa. Alhamdulillah. Kan? Macam mana? Apakah kunci dia? Okey. Sebelum tu, kita selalu dengar. Dan orang pun ramai selalu mesej saya, Tuan, saya minat masuk askar. Samalah minat masuk polis ke minat. Tuan, saya minat pasukan beruniform. Tuan, saya minat dengan pakaian tentera, smart. Tuan, macam mana saya nak jadi seorang pegawai, Tuan? Tuan, macam mana itu? No, Tuan, macam mana? Tuan, saya nak anak saya ikut jejak ayah dia. Sebab ayah dia askar, jadi saya nak anak saya ni jadi macam dia. Betul tak? Ramai. Dan selama 25 tahun saya bekerja, alhamdulillah, saya tak pernah tolong seorang pun. Saya tak pernah tolong seorang pun untuk masuk tentera. Saya tak nak tolong. Ada sebab dia. Okay, dengar dulu kisah hidup saya. Okay. Setiap orang, sebelum tu saya minta maaf pada semua. Okay. Saya nak beritahu bahawa setiap orang ada kisahnya, setiap orang ada jalan hidupnya yang tersendiri. Betul? Begitu juga dengan saya. Saya pun hanyalah budak kampung, budak duduk di sawah bendang. Kan? Saya tak ada apa, muka pun tak handsome, apa pun tak ada. Tetapi macam mana perjalanan saya mula-mula masuk tentera? Yang ini perlu diberitahu kepada semua, seramai-ramainya untuk mendengar dan ambil pengalaman dan pengajaran saya ni. Baik orang yang baru nak masuk tentera ataupun orang sedang dalam tentera sekarang. Okey? Buat pengetahuan, saya cerita sedikit latar belakang hidup saya. Ayah saya adalah seorang LLP. Ayah saya masuk tentera 1969, kemudian dia pencen 1966. Lepas tu dia pencen pada 1993.
Ayah saya 27 tahun bekerja dalam tentera. Jawatan terakhir dia, pangkat terakhir dia adalah pegawai harian 1. Jawatan terakhir dia adalah RSM terkanan. Ayah saya. So saya ni anak RSM lah. Saya ni anak LLP. So daripada kecil, daripada saya lahir, saya buka mata, saya dah duduk dalam camp. So yang kalau kisah dulu-dulu tu, naik feri sekolah, naik truk askar pergi sekolah tiap-tiap hari. Anak-anak askar, lepas tu duduk blok G, duduk blok apa semua tu, itu semua saya dah merasa. Saya anak askar. Saya hidup, sepanjang hidup saya dalam tentera. Ayah saya pencen 1993. Okay. 1994 ayah saya balik kampung. 1995 saya masuk tentera. So saya duduk di dunia awam setahun saja. Sepanjang hidup saya. Dan baru semalam saya masuk balik ke dunia awam. Selepas 25 tahun bekerja. Okay. Okay. Saya harap malam ini jangan komen dah, cukup. Komen tu terlalu banyak, saya tak sempat baca. Okay. Malam ni saya nak ceritakan bagaimana saya masuk tentera. Jangan takut, live saya ni tak lama. Tadi kita start pukul 10, insya-Allah pukul 11 tepat 1 jam kita habiskan live ni. Okay. Okay, live saya tak lama. Kisahnya begini. Dulu lepas daripada SPM, saya duduk kat Kedah lah. Lepas daripada SPM, saya SPM pun tak bagus. Saya dapat pangkat 2. Dulu orang panggil pangkat 2. Pangkat 1 tu hebat lah. Siapa dapat pangkat 1 boleh pergi masuk universiti, masuk apa semua. Pangkat 2 ni nak masuk universiti boleh, tapi macam susah sikit lah kan. Second class lah kan. So saya dapat pangkat 2 dulu SPM. Sedih lah. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Saya tolong ayah saya buat sawah bendang. Saya pergi berlakon. Saya pandai silat sikit kan. Jadi saya pergi ambil upah mengajar silat dekat kampung-kampung, kat sekolah. Ni lepas SPM ni. Lepas tu saya pergi berlakon cerita Semutar Hitam. Lepas tu saya ikut Tok Datuk Majid, Tok Majid silat Pusaka Gayung tu. Saya ikut buat persembahan silat merata-rata kat negeri Kedah sampai ke Johor, sampai ke Kelantan, semua merata-rata buat persembahan silat. Kan? Lepas tu saya kerja kilang. Sampai 2-3 kilang. Lepas SPM, umur 17 tahun. Sama tak kisah saya dengan korang? Lebih kurang je. Jangan tengok saya sebagai pegawai dah. Saya bukan pegawai dah. Saya pun sama je korang. Lepas SPM tak tentu hala. Yang ini kisah saya nak ceritakan yang tak pernah siapa-siapa tahu. Kisah ni hanya tahu oleh ayah saya, mak saya dan isteri saya yang sekarang. Isteri saya yang dulu pun tak tahu. Tak pernah ada girlfriend lagi, tak tahulah kisah hidup saya ni. Tak tahulah. Memang saya simpan. Dalam tentera 25 tahun saya bekerja, saya tak pernah cerita pun kat orang. Tak pernah siapa-siapa tahu. 25 tahun saya simpan rahsia ni. Dalam tentera orang tak tahu. Okey, balik pada tadi. Lepas SPM. Minta maaf saya semua sikit. Lepas SPM, samalah macam korang. Saya pun cari rezeki, saya kerja kilang. Kerja kilang, satu hari dapat RM10, macam-macam lah. Lepas tu, kerja restoran, tolong buat air. Lepas SPM, siapa nak pandang saya waktu tu? Tak ada siapa pandang saya. Kan? Tak ada perempuan pun nak berkenan kat saya. Dengan kulit hitam waktu tu, rambut merebang. Habis SPM, masa depan tak ada. Belajar pun dapat ni je. Lepas tu saya pun ramai. Ni, saya main tomoy. Saya pandai baran waktu tu. Bergaduh dengan orang. Bergaduh, pukul orang sana, pukul orang sini. Dulu. Lepas tu, saya isap ganja. Lepas SPM, isap ganja. Lepas tu, saya race motor. Race motor zaman dulu tu, dahsyat. Motor RZ tu, dengan motor Kips tu, cabut brake depan belakang. Tu kami race tu. Lampu buang depan belakang, brake, brake buang depan belakang. Kami race macam tu. Okay. Dululah. Lepas SPM, macam-macam saya buat. Hidup tak tentu hala. Isap ganja lah, lepas tu cuba kokain lah. Macam-macam lah. Ramai orang macam tu, ramai. Kita sama je, ramai. Dan saya satu hari tu saya termenung.
Apa nak jadi hidup aku ni? Apa masa depan aku ni? Di mana masa depan aku? Tak ada. Takkan aku ni sebagai anak kepada mak dan ayah aku ni, macam ni hidupnya. Tak tentu hala, belajar tak tentu. Kisah yang saya hidup ni, yang saya akan cerita ni bagus. Sebab sekarang waktu PKP dah ramai orang menganggur. Tadi, Perdana Menteri cakap dah ada 800,000 orang menganggur di Malaysia sekarang. Dalam sampai hujung tahun ni, saya silap 1 juta lebih orang akan menganggur tahun ni. Jadi sekarang zaman susah. Jadi zaman sekarang ni sama dengan zaman saya dulu. Jadi dengar betul kisah hidup saya. Saya memang tak ada. Saya tak ada hala tuju hidup. Saya tak apa benda pun tak ada. Lepas tu, saya nampak kat surat khabar. Apa ni biasa? Dulu surat khabar. Mana ada laman web, internet pun tak ada. So tengok kat surat khabar. Tawaran untuk masuk tentera. Saya pun ambil surat, saya tulis tangan, saya ingat lagi. Saya tulis tangan, tulis sendiri. Lepas tu diam-diam saya pergi pejabat pos, saya hantar. Dalam masa sama, saya buat kerja bendang, kerja sawah, kerja itu. Hiduplah. Itu pelajaran pertama. Saya tak ada nak guna kabel. Hello, ni ramai ni perangai orang sekarang ni. Nak masuk tentera je guna kabel. Telefon sana, telefon sini. Jangan. Dengar betul kisah hidup saya. Okay? Lepas tu, dapat balasan surat. Dapat balasan surat tu, dipanggil temuduga. Saya duduk Alustar Kedah. Dipanggil temuduga. Temuduga pula dekat Kem Terendak, Melaka. Waktu tu umur saya baru 17 tahun. Baru lepas SPM. Kem Terendak, Melaka. Temuduga pemilihan. 1 minggu. Barang-barang yang perlu dibawa ialah sekian. Saya pun dengan duit bendang. Duit saya dapat upah buat sawah sikit. Duit saya buat mengajar silat sikit semua tu saya kumpul. Saya pergi beli tiket. Saya pergi dulu Hang Q. Kan? Pasar Raya Hang Q tu beli seluar, track, beli apa semua ni. Lepas tu, ayah saya terjumpa surat tu. Ingat ayah saya pencen tau. Dia 27 tahun kerja. Dia tanya, kau ni betul ke nak masuk askar? Saya cakap, iyalah bah nak masuk. Ayah saya kata, engkau urus sendiri. Tu ayah saya. Saya kata, tak apalah, abang urus sendiri. Sebab ayah saya pun macam dia kata, hang ni memang anak yang hang punya suka lah. Hang buatlah macam nak buat. Saya kerah kepala. Saya kaki pukul, saya menyusah ke apa, saya apa, macam-macam. Kan? Saya pergi. Mak ayah saya tak ada hantar pun kat stesen bas. Saya pergi sendiri. Ke stesen bas Alustar, naik sampai dekat Melaka, kan? Naik bas sampai kat Melaka nampak truk, saya pun naik truk tu pun bawa saya ke 17 RMD Para. Battalion ke-17 RMD Para. Saya ingat lagi. Kem Terendak, Melaka. Duduk situ. Jadi ramailah orang-orang datang. Kan? Dekat situ saya tengok ada yang, mak bapak hantar lah. Semua itu normal lah kan. Tak apalah, hantar lah. So, dulu ni temuduga pegawai, dia ambil masa seminggu. Hari pertama dia ada ujian fizikal, hari kedua lepas tu dia ada ujian IQ, lepas tu ujian attitude, lepas tu ujian ni macam-macam. Lepas tu hari terakhir tu dia akan bagi temuduga akhir. Antara kamu lulus ataupun tidak. So ramailah waktu tu. Bila dah ramai, macam-macam jenis orang lah. Ada anak general, ada anak datuk businessman, ada anak itu, ada orang kampung, ada macam-macam jenis, semua berkumpul. Ramai. So, dari hari pertama ramai kena buang. Masuk hari kedua, ada yang tak lulus ujian kecergasan, kena buang lagi. Lepas tu ujian IQ kena buang lagi. Kena buang lalah, tengah sikit. Saya seorang-seorang diri, tak ada siapa-siapa backup, sama aja. Kan? Masuk hari terakhir. Alhamdulillah, saya dapat masuk ke temuduga terakhir. Dulu orang panggil bot nombor 2. Lembaga nombor 2. Lembaga nombor 2 ke lembaga nombor 3? Entahlah, saya pun lupa dah. Okay? Jadi, saya pun masuk. Waktu temuduga terakhir tu, ialah kamu bayang saya baru lepas SPM. Saya tak ada masa depan. Saya sama macam kamu. Saya tak ada hala tuju. Duduk kat kampung isap dadah, saya race motor, saya belasah orang, saya macam-macam, pukul orang, macam-macam.
Waktu tu, besok nak kena temuduga akhir, antara lulus atau tak lulus. Malam tu macam-macam lah. Yang orang-orang lain ni baca buku lah, hafal nama itulah, hafal nama ini, hafal ikrar lah, hafal macam-macam lah. Saya tak tahu apa benda. Saya diam je. Saya tengok apa dia orang buat. Pada saya senang je. Apa nak jadi pun, aku akan cerita benar. Aku akan cerita benar. Kan? Kalau orang nak terima aku, terimalah. Tak nak terima aku, tak nak terima. Tak apalah. Tapi kalau esok apa saja yang kumpulan temuduga tu akan tanya saya akan bagi tahu okey. Secara jujur. Besoknya masuklah. Dia masuk 20 orang. 20 orang ni satu baris. 20 orang satu baris. Masuk dalam bilik mesyuarat tu. Kami berdirilah 20 orang. 20 orang berdiri. Penuh lah ni berdiri. Depan ni ada general, colonel, pangkat tinggi-tinggi ni. Mereka yang akan temuduga terakhir. Dan mereka tanya soalan lah. Macam-macam soalan. Dia akan tanya seorang-seorang ni. Kamu, kenapa kamu nak masuk askar? Kamu, apa nama ni? Dia tanya macam tu. Seorang-seorang. 20 orang ni dia akan tanya. Habis 20 orang, 20 orang pergi masuk. Habis 20 orang, 20 orang pergi masuk. Bot nombor 3 lah. Betul. Lembaga bot nombor 3 dia panggil. Bot. Lembaga nombor 3. Waktu tu, yang ni saya nak bagi tahu. Saya tekad waktu tu. Saya tekad. Aku nak hidup betul-betul. Apa niat sebenarnya aku masuk askar ni? Apa niat sebenarnya aku masuk askar ni? Saya tanya diri saya. Aku dah temuduga akhir ni. Lulus temuduga ni, apa niat aku masuk askar ni? Niat aku yang pertama ni kena betul. Salah niat aku ni, tak payah masuk. Okay? Ini rahsia saya bagi tahu. Waktu giliran saya dengan kumpulan tu 20 orang masuk berdiri depan tu. Orang tanyalah. Kamu, kenapa kamu nak masuk askar? Dia tanya orang pertama. Kan? Lepas tu, macam biasa. Datuk, saya minat masuk tentera, Datuk. Lepas tu ada pula yang cakap, Datuk, saya nak jadi general, Datuk. Macam-macam. Lepas tu ada pula yang kata, Datuk, saya bercita-cita untuk berpangkat tinggi dalam tentera, Datuk. Datuk, saya suka dengan gaya hidup tentera, Datuk. Datuk, saya nak ikut macam mana ayah saya ataupun pakcik saya. Mereka dulu bekas tentera, jadi saya pun nak masuk tentera, Datuk. Betul tak? Ramai orang jawab macam tu. Ramai orang jawab macam tu. Kan? Ramai. Lepas tu orang tanya, kenapa kamu masuk askar? Datuk, saya mahukan gaji tetap. Betul. Apa jawapan-jawapan dia orang semua tu? Betul. Gaji tetap, ada yang masuk askar sebab ikut bapak dia, ataupun tengok pakcik dia masuk askar, ataupun tengok abang dia masuk askar, dia pun nak masuk askar. Sama lah, tak kisahlah ni polis ke apa ke, sama. Ramai orang macam ni je. Dia minat pangkat, dia minat, saya nak jadi general, saya nak jadi ketua polis negara, saya nak jadi panglima tentera, macam tu. Ramai orang jawab macam tu. Kan? Lepas tu ada pula yang jawab, orang tanya, kenapa kamu masuk askar? Ada yang jawab, saya minat masuk tentera sebab tentera memberi kemudahan untuk mudah sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat ijazah master dan PhD. Ramai orang jawab macam tu. Ramai. Sampai ke giliran saya. Ni dalam 20 orang ni, saya duduklah kat tengah-tengah tu. Kamu, Muhammad Fitri bin Syuaib, kenapa kamu nak masuk askar? Saya jawab dengan ikhlas hati je. Saya jawab, Datuk, hidup saya di luar tidak berguna. Saya menjadi orang yang tidak berfungsi kepada keluarga dan masyarakat. Jadi, niat saya masuk tentera adalah untuk mati syahid di jalan Allah. Saya jawab saja macam tu. Pegawai-pegawai yang duduk depan ni, kena general-general ni, diorang gelak kat saya. Kau gelak, dia gelak kat saya. Demi Allah saya beritahu. Diorang gelak pada saya. Engkau nak mati syahid dalam askar buat apa? Kan? Diorang gelak pada saya. Saya diam je. Saya berdiri tegak lah. Betul kau mati syahid? Saya cakap terang, ikhlas berarti. Ya, saya nak mati syahid. Kenapa kau nak mati syahid?
Kerana kalau saya syahid, saya boleh bawa 40 orang daripada keluarga saya ataupun kawan-kawan saya masuk syurga bersama dengan saya. Itu jawapan saya. Depan jeneral-jeneral, tapi mereka gelakkan saya. Saya terasa hati mereka gelak saya. Tapi saya lantaklah. Dalam hati saya, tak apalah, kau nak gelak-gelak lah. Kau tak nak bagi aku lulus. Kalau korang ni, kamu ni, jeneral-jeneral yang kena kenal ni, tak nak bagi saya lulus, jadi tak nak luluskan saya masuk jadi pegawai kadet pun tak kisahlah. Yang penting aku dah ikhlas dalam hati, aku cakap, aku nak itu je. Sebab hidup aku kat luar dah tak guna dah. Kan? Saya cakap direct je. Sebab saya pegang, itulah niat dia. Saya pegang. Aku nak mati syahid. Mereka gelakkan saya. Saya kata tak apalah, gelak-gelak. Lepas tu kami 20 orang ni kena keluar lah. Dah hati saya kat luar tu saya tahu dah. Habislah aku, gagal lah. Tak apalah, aku balik buat bendang lah. Nak jadi ceritanya, 2 bulan lepas tu dapat surat. Surat panggilan tu mengatakan saya lulus. Saya lulus dan saya dipanggil untuk memulakan latihan pegawai kadet lah. Kan? Saya pegang niat tu. Kan? Saya pun pergi. Bila saya dapat tu, saya cakap pada saya, Abah, saya dapat. Abah saya kata, kalau dapat tu, pandai-pandailah kau urus sendiri. Ayah saya dan mak saya tak ada bagi duit 1 sen pun pada saya untuk saya masuk askar. Saya pergi buat bendang sendiri, ambil upah pajak, potong rumput, potong kumpul, beli seluar pendek. Dulu seluar pendek putih tau, seluar pendek putih. Seluar PT, seluar pendek putih, t-shirt putih, kan? Lepas tu kena beli baju lengan panjang putih, tie, kan? Kena beli itu semua. Kena beli sendiri dulu. Lepas tu baju Melayu hitam dengan songkok, dengan sampin, kena beli sendiri. Itulah duit saya mengajar silat, itulah duit saya. Saya kumpul. Ayah saya sampai tahap saya nak pergi ni, hari ni nak naik bas. Nak naik bas daripada Alostar turun, saya kena pergi ke lapor ke Johor Bahru. Maktab Tentera Diraja Division Kadet di Johor Bahru waktu tu. Kan? Daripada Alostar nak pergi Johor Bahru ni. Ayah saya salam saya dekat pintu rumah aja. Pergi, jaga diri elok-elok. Kan? Jangan malu ke abah. Pergilah sendiri. Saya pun tak ada. Saya pergi sendiri sampai stesen bas semua sendiri. Tak adanya orang nak hantar. Tak apalah, it's okay. Alhamdulillah. Sebab saya betul-betul. Saya betul-betul. Okay? Saya tekad dah. Betul. Hidup saya dekat kampung pun tak ada orang pandang. Betul. Saya dulu ni, orang kampung, kalau saya lalu tepi rumah orang kampung, orang tutup pintu, tutup tingkap. Orang benci tengok muka saya ni. Orang kata, halah Fitri tu tak ada masa depan. Samsing tu, kaki pukul tu. Budak tu makpit tu, isap dadah. Saya dulu. Saya kata tak apa. Orang kata kat saya macam tu. Dekat kampung. Saya tak apa. Saya, Alhamdulillah, saya pun pergi. Saya masuk ke tentera. Dan saya teruskanlah latihan. Kan? Yang lain tu korang tahulah. Saya, Alhamdulillah, daripada situ, kan, saya dapat pergi New Zealand lah, dapat teruskan macam-macam. Apakah kesan niat pertama saya tu? Biar saya ceritakan pada malam ini. Dalam 25 tahun saya bekerja, apabila hari pertama tu kita niat, kalaulah kamu niat, aku minat kerana Allah, aku minat, minta maaf. Kalau aku minat askar, aku minat suka kerja askar ni. Satu hari nanti kamu penat, kamu dah fed up, kamu tengah letih, hilang minat kamu. Kalau kamu kata saya nak masuk askar sebab nak jadi general. Satu hari nanti kamu akan diuji, pangkat kamu tak naik, hidup kamu susah apa semua, kan? Orang cantas kamu semua, kamu akan kecewa. Kamu mula dah tak produktif. Banyak dah benda ni berlaku. Apabila siapa yang niat masuk askar ke masuk polis ke apa kata, saya nak ikut jejak ayah saya nak ikut jejak pakcik saya. Apabila kamu niat saja macam tu, kan, esok lusa, percayalah 4-5 tahun je hilang kamu punya semangat tu. Tak ada apa dah. Okey, apakah kesan daripada niat? Lepas tu saya kata niat pertama tu penting.
pelajaran yang saya nak ajar pada malam ini, berhati-hati dengan niat. Betulkan balik niat. Kepada yang sedang bekerja dalam tentera, betulkan balik niat kamu. Apa niat kamu dalam tentera ni sebenarnya? Kenapa kamu nak masuk askar? Kamu sebab minat ke? Tak ada orang minat masuk askar ni. Kalau kamu minat masuk askar, pagi-pagi, PT pagi tu kamu akan berlari duduk depan sekali. Itu orang minat masuk askar. Kalau PT bangun pagi, nak buat senaman pagi pun kamu lihat macam tu. Tu bukan minat. Tu bukan minat. Okay. So selama 25 tahun saya bekerja, saya pegang pada niat tu. Saya kata, Ya Allah Tuanku, aku bermohon pada Engkau, aku memang betul-betul niat nak dapatkan mati syahid. Tetapi kita kena ingat, mati syahid dalam Islam sebenar-benarnya bukannya ambil parang, Allahu Akbar, pergi serang-serang-serang, pergi serang orang, lepas tu orang tembak, mati. Itu bukan syahid, itu mati katak. Faham tak? Itu mati katak. Mati syahid dalam Islam sebenar-benarnya adalah yang pertama, kamu kena ada niat. Yang kedua, kamu kena latih diri kamu sampai kamu jadi salah seorang yang terror. Kemudian, jika kamu pergi berperang, kan? Kalau kamu pergi berperang, kamu akan jaga diri kamu betul-betul. Kemudian, kalau kamu mati, baru kamu mati syahid. Bukannya kamu pergi sono-sono tom, tembak. Itu tak mati syahid. Tentera Islam zaman dulu pun sama juga. Tentera Islam zaman dulu, sebelum mereka pergi perang, mereka berlatih. Mereka bagi mantap dulu baru mereka pergi perang. Lepas tu bila mereka mati syahid. Okay. Okay, apabila saya berniat macam tu, saya pun pergilah kursus-kursus. Saya pergi kursus-kursus. Dalam kursus saya nampak lah. Kalau kamu minat, apabila kamu pegang niat yang asal, kalau kamu niat, kata kamu minat sebab uniform, satu hari nanti uniform tu akan makan kamu. Kamu akan benci. Kalau, macam mana saya nak cerita? Aduh, berat sebenarnya saya nak cerita ni. Okey, jika kita berniat dalam tentera kita nak kejar pangkat, itu yang jadi ramai orang jadi kaki bodek tu. Jika kamu berniat, kamu nak sambung belajar, masuk askar ni semata-mata kamu nak sambung belajar. Sebab masuk askar senang. Bila masuk askar, mudah dapat beasiswa untuk ambil ijazah, diploma, apa semua ke. Okay, saya bagi satu kisah. Ada satu kejadian yang berlaku dalam kerja saya lah selama 25 tahun. Ada satu kejadian di mana ada satu kumpulan orang jahat bersenjata, dia bawa bom, dia bawa senjata-senjata berat, dia masuk ke Malaysia. Bila orang-orang jahat ni, satu kumpulan ramai ni, dia masuk ke Malaysia, saya tak minta maaf, saya tak akan sebut tahun dia apa semua. Kejadian tu berlaku depan mata saya. Orang jahat tu masuk ke Malaysia, dia masuk ke hutan-hutan Malaysia ni. Mereka berkumpul dalam tu. Maklumat perisikan dapat, terus maklumkan, waktu tu pihak tertinggi tentera bagi arahan untuk hantar satu kumpulan yang pertama, sekat dulu dia punya kemasukan, supaya mereka tidak lepas turun lebih dalam lagi ke Malaysia. Dan waktu tu yang di-Pertuan Agong pun sign search and destroy, mencari dan memusnah. Cari orang tu dan bunuh. Okey. Pukul 6.30 petang dapat call, semua pegawai berkumpul. Saya tak mau bagi tahu tempat tu kat mana, unit tu kat mana. Tapi semua pegawai berkumpul masuk bilik mesyuarat. So pukul 8 malam kami berkumpul kat bilik mesyuarat. Apabila bos besar bagi tahu, kata terdapat benda macam ni, dan bos tanya, siapa di antara kamu ni pegawai-pegawai ni? Siapa di antara kamu yang boleh pergi malam ini juga? Pergi ke tepi sempadan hutan tu dan blok tempat tu. Kan? Demi Allah saya bagi tahu, depan mata saya
Pegawai-pegawai ni ramai ni depan saya ni. Semuanya tunduk. Hancur hati saya, kecewa hati saya. Sepatutnya waktu tu angkatlah tangan. Datuk atau tuan, saya pergi. Volunteer lah. Dekat situ saya nampak. Nampak tak kesan niat? Kesan niat kamu masuk askar. Kalau kamu niat kamu tak betul, kalau kamu niat kamu nak kejar pangkat, kalau kamu niat kamu kerana apa ni, nak glamour, nak orang panggil kamu ni, ataupun kalau kamu niat kerana nak hidup kamu semata-mata nak bayar hutang, kalau kamu niat semata-mata hidup kamu ni apa nak dapatkan ijazah ke, dapat master ke, dapat apa ke, waktu kejadian begitu kamu akan takut. Saya kecewa, saya terkejut saya tengok. Saya kata, kenapa pegawai-pegawai ni macam ni? Pegawai ni. Kenapa jadi macam ni? Saya bukan nak cakap besar, kejadian ni berlaku, jadi saya pun angkat tangan. Tak apa Datuk, tuan, bagi saya pergi. Dia kata, aku pergi, ya, bagi saya pergi. Malam ni juga saya akan bergerak untuk pergi. Saya terus telefon wife saya, bekas isteri dulu. Beritahu, minta maaf malam ni abang ada kerja, jangan cari abang. Kalau jadi apa-apa pada abang, jaga anak elok. Itu je. Sebab saya pegang. Dalam hidup saya, setiap kali kejadian apa pun berlaku dalam hidup saya, dalam kursus ke, waktu saya tengah susah ke, waktu saya tengah operasi, waktu saya tengah jadi apa pun, saya balik, apa niat aku masuk askar? Apa niat aku masuk askar? Apa niat aku masuk askar? Balik pada niat asal. Orang dengki kat saya ke, orang pancung pangkat saya tak nak bagi naik ke, orang apa ke, apa niat aku masuk askar? Ingat balik niat pertama. Sebab tu pentingnya niat pertama ni. Lepas tu saya cakap pada Datuk. Saya cakap lah, Datuk ke Tuan saya nak sebut lah. Tok, bagi saya pilih saya punya tim sendiri. Saya panggilkan anggota-anggota LLP ni ramai depan mata saya, ada 300 orang. Baris semua sekali kat padang kawat. Ya? Saya panggil. Sebab saya tahu, orang-orang yang hati kering ni macam mana, saya panggil. Kumpul. 10:30 malam gerak, masuk. 10:30 malam masuk. Terus packing apa semua barang-barang semua pun masuk. Itu yang berlaku. Sebab kita tahu, masuk tu je, memang tak. Sebab kita akan berhadapan orang yang lebih ramai daripada kita. Orang tu dengan senjata lebih berat daripada kita. Orang tu dan arahan daripada kita adalah bunuh. Ini akibatnya apabila kita terlalu leka. Kita leka, kita lupa niat asal kita, kita terlalu enjoy. Mana? Nah. Okay, ini yang berlaku. Ini kisah dulu, sekarang dah okey. Ini kisah dulu-dulu. Ini kisah dulu-dulu, lama dah kisah ni. Okay? Pop khas. Saya sampai ke tempat tu pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi, kan? Sampai drop apa ni, turun, saya dengan tim saya ni masuk terus. Terus masuk, duduk pukul 2:30 pagi tu, tunggu, duduk diam-diam. Terpaksa pertahankan tempat tu. Supaya yang grup yang jahat ni, yang bawa macam-macam benda buruk ni, letopan lah segala makna ni. Pukul 7:30 pagi, komando sampai daripada Melaka. Diorang sampai grup-grup komando sampai. Of course, tak ada siapa tahu. Kan? Of course, kami tak beritahu. Perbezaan dia dengan kes Lahad Datu adalah Lahad Datu dulu, orang kampung semua tahu, wartawan tahu, semua pakat tahu semua. Yang ni, sebab dia masuk tu secara menyorok dan kami pun dapat tahu dan kami pergi blok dia tanpa orang awam tahu. Kita pergi buat. Yang tu kita kena fikir. Kejadian ni berlaku. Bukan kata pegawai-pegawai, jangan kata peringkat-peringkat bawah pun yang saya bawa tu pun mereka takut, menggigil. Kat situ saya betulkan balik. Dengar betul-betul, saya bagi tahu. Betulkan balik niat kamu. Apa niat kamu ni? Masuk tentera. Apa niat kamu? Okay. Kerana itulah, kerana niat saya yang pertama lah, saya minta, khusus sniper yang korang kata saya ni sniper, saya minta sendiri. Tak ada siapa nak aturkan hidup saya. Saya telefon, hello corporal, ada tak? Sebab niat saya nak mati syahid. Saya kata saya nak mati syahid.
Saya akan buktikan kepada orang yang gelakkan saya dulu, aku nak mati syahid. Aku nak mati. Niat pertama saya nak mati syahid. Bukan niat saya masuk tentera ni, saya nak pangkat. Baru-baru ni orang ditawarkan. Ada general tawarkan saya, Fitri, aku naikkan kau pergi ni. Saya minta maaf. Saya bukan tak nak pangkat, saya kata. Sebab kalau saya naik pangkat, saya tak boleh nak capai niat saya. Kan? Saya minta sendiri kursus sana, saya minta. Sebab saya nak jadikan diri saya orang yang baik, orang yang ni, kalau saya berjumpa dengan mana-mana musuh, saya pastikan bahawa kalau aku nak mati pun sekalipun, aku takkan mati katak. Aku akan pastikan bahawa ramai musuh-musuh tu mati bersama aku. Tu yang penting. Kemudian cuba tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, cuba tengok keliling. Kenapa ramai bekas-bekas askar, selepas dia berhenti daripada askar, selepas dia pencen daripada askar, kenapa ramai askar-askar yang dah pencen, dah bersara, dia maki balik pada organisasi tentera. Dia kata, alah askar tak apa-apalah, buruklah. Kenapa? Ramai sangat. Saya tengok ramai. Bekas-bekas tentera, bekas-bekas, tak kisahlah pegawai ke peringkat bawah ke, bekas tentera yang berpencen, ramai, bila dia dah pencen, dia kutuk balik askar. Tak apa-apa askar ni. Kesudahan kes operasi tadi, alhamdulillah lah, kami berjaya lah. So, saya tak mau cerita benda tu lebih-lebih. Okay. Ramai kan? Orang, kenapa? Cuba fikir. Jawapannya, malam ni saya bagi tahu. Kerana niat pertama mereka dah salah. Niat pertama mereka masuk tentera, salah. Mereka dah salah. Jadi mereka tinggalkan tentera dalam keadaan marah, fed up, benci. Sebab tu bila dalam tentera, marah dekat CEO, dia marah dekat bos dia mohon berhenti. Dia marah dekat general tu, dia mohon berhenti. Ramai. Kisah ni bukan berlaku dalam tentera saja. Dalam polis pun sama, dalam APMM pun sama, dalam immigration pun sama, dalam bomber pun sama je. Sebab itu bila orang tanya saya, Tuan, apakah perasaan Tuan ketika dapat IC awam semalam? Ya Allah Tuanku, saya rasa Alhamdulillah, tenang hati saya. Aku dah buat bahagian aku kecewa sikit je kerana aku tak dapat mati syahid. Aku tak dapat mati syahid. Macam-macam dah aku dah buat. 17 kali operasi. Aku menghadap macam-macam jenis musuh. Aku volunteer untuk operasi khas. Aku buat diri aku menjadi pakar. Pakar hutan, pakar survival, pakar sniper. Aku jadikan diri aku macam tu. Sebab aku nak mati syahid. Kan? Tapi Allah, betul lah. Allah pilih orang-orang yang mati syahid ni. Allah pilih. Saya tak ada rezeki lah. Sebab tu tujuannya saya buat live malam ni, saya harap kepada adik-adik yang baru nak masuk askar, pastikan niat kamu tu betul. Jika satu hari nanti kamu dapat kesempatan bertempur dengan musuh dan diri kamu tu adalah seorang askar yang baik dan kamu mati syahid waktu itu, jika di akhirat nanti, kan, jika Allah kata okey, bawa 40 orang masuk syurga bersama kamu, tolonglah, bagilah saya satu tempat kat situ. Saya merayu sangat-sangat kepada siapa-siapa yang dengar ni, siapa-siapa yang berniat masuk askar, yang niat dia untuk nak mati syahid, jika dia betul-betul dapat mati syahid dalam tentera, kan, dan dia di akhirat nanti, bagilah saya satu tempat daripada 70 yang tu. Saya minta itu je sebagai balasan apa yang saya ceritakan pada malam ni ya. Ramai, okey, satu lagi tajuk. Dalam 25 tahun saya bekerja, kan, saya sedar bahawa ramai orang sudah hilang semangat bekerja. Lepas 5-6 tahun, dia fed up dengan kerja dia fed up tak boleh posting, dia fed up sebab kononnya ada pegawai anti pada dia, dia fed up sebab tu, macam-macam sebab. Kan? Ramai orang fed up. Bila dia fed up, dialah jadi parasit dalam organisasi. Dia merosakkan organisasi tu. Dia jadi barah.
Dia tidak lagi produktif. Hidup dia tak lagi produktif. Dia kira hari-hari dia pergi kerja, asalkan aku kerja sudahlah, lantak lah. Ramai saya dah jumpa macam tu. 25 tahun saya bekerja. Kenapa perangai-perangai mereka jadi begini? Kerana niat mereka tak betul. Dan ramai sangat-sangat. Ramai sangat-sangat. Yang saya jumpa dalam tentera, ramai sangat-sangat saya jumpa dalam tentera, bekerja semata-mata kerana nak langsaikan hutang. Mengaku sekarang. Berapa ramai orang bekerja semata-mata nak langsaikan hutang. Dia macam ni, dia masuk kerja, masuk askar, lepas tu lepas 5-6 tahun tu, dia buat pinjaman bank lah, pinjaman koperasi lah, pinjaman apa semua. Lepas-lepas tu, dia hidup tu semata-mata nak langsaikan hutang. Tahu tak kesan dia apa? Apabila kamu bekerja semata-mata nak langsaikan hutang, aku ni kalau aku nak berhenti, aku nak pencen awal ataupun aku nak berhenti awal, nanti macam mana aku nak bayar hutang? Aku ni ada hutang rumah, hutang kereta pun banyak lagi. Kamu tahu tak apa berlaku pada kamu? Apa yang akan berlaku pada kamu lepas itu adalah kamu semata-mata bekerja untuk nak bayar hutang. Hal ini berlaku baik daripada private sampai ke general. Pangkat tinggi mana ke ataupun ni bawah, sama je. Kalau kamu hidup bekerja semata-mata nak langsaikan hutang, habis. Habis. Waktu tu, katakanlah kamu di pihak yang benar. Kamu buat kerja dan kamu di pihak yang benar. Kan? Bos kamu tu di pihak yang salah. Tapi kamu tak berani nak bagi tahu bos benda ni salah. Sebab apa? Sebab kamu nak jaga periuk nasi kamu. Kamu nak jaga periuk nasi kamu. Kamu tutup mulut kamu walaupun kamu tahu kamu di pihak yang benar. Tu je masalahnya. Betul? Saya bersara, saya pun banyak hutang. Jangan fikir saya orang kaya. Saya banyak hutang. Saya berlambak hutang. Sama je. Tapi oleh kerana niat pertama saya tu, saya kata aku niat masuk askar dulu. Ialah kerana ni. Bukan sebab pangkat. Bukan sebab ni bukan kerja aku nak bodek orang. Benda betul-betul, benda tak betul lah. Kalau bos minta maaf bos, benda ni salah. Cakap terus je. Tak kisahlah je datuk ke, dia apa ke. Dia salah-salah lah. Jangan kerana kamu ada hutang ni. Alamak nanti gaji aku kena potong. Alamak nanti pangkat aku tak boleh naik. Alamak nanti aku apa. Nanti kalau aku kena buang kerja. Kalau aku tegur orang ni. Tegur orang besar ni. Satgi aku kena buang kerja. Macam mana aku nak bayar hutang? Habis hidup kamu. Okay. Sebab tu kata. Harimau mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan hutang. Cari jalan. Saya sendiri pun banyak hutang. Itulah saya kata balik pada yang asal. Apakah niat kita? Betulkan balik niat kita. Betulkan balik. Okey, dah lagi 5 minit lagi je. Lagi 5 minit saja saya nak buat live ni saya akan tamatkan. Jadi pengajaran dia pada malam ini, pedoman-pedoman yang saya nak bagi ialah kepada yang belum masuk tentera, yang akan nak masuk pada tentera, dan juga kepada yang sedang berkhidmat dalam tentera ataupun dalam badan-badan uniform yang lain. Cuba dengar balik live saya pada malam ini. Apa yang saya dah beritahu pada malam ini adalah sebenar-benarnya perkara yang paling benar. Okay? Tolong betulkan balik niat kamu. Jika kamu pernah berniat, kamu berkhidmat di dalam tentera, di dalam polis ataupun di dalam apa-apa uniform ni, betulkan balik niat kamu. Dan jika niat kamu itu suci, murni, insya-Allah kamu boleh bertahan di dalam tentera ataupun di dalam organisasi kamu ni dengan lama. Jangan risau. Jangan risau. Betulkan balik niat kamu. Jadi kepada yang belum masuk lagi, betulkan, pastikan niat kamu tu betul. Dengan niat itulah kamu akan membetulkan perjalanan hidup kamu. Kamu jatuh ke, kamu bangun ke, kamu sakit ke, kamu fed up ke, kamu apa ke, balik pada niat asal. Balik pada niat asal.
Sebab tu niat asal tu penting. Okay? Kalau kamu tersalah niat, niat sebab minat, niat sebab suka uniform, niat sebab gaji besar, niat sebab tu, itu semua akan makan kamu balik. Dia akan makan kamu balik. Demi Allah. Kamu minat apa pun, dia akan makan kamu balik. Okay? Balik pada asal. Niat tu penting. Okay? Daripada situlah kamu akan jadi orang yang produktif, orang yang baik. Walaupun kita ni bukanlah orang yang terbaik, kita bukan orang yang terbaik. Kita bukan, saya pun bukan orang yang terbaik, saya bukan orang terbaik. Betulkan balik niat kita. Ya? Itulah kelas kita pada malam ini, sambil-sambil kita sembang santai. Ya, saya nasihatkan begitu je. Jadi kalau orang tanya pada saya, Tuan, adakah Tuan berpuas hati di atas selepas Tuan berkhidmat 25 tahun? Alhamdulillah. Saya keluar daripada tentera dengan tidak ada sikit pun dendam, sikit pun rindu pun tak ada. Sebab apa? Hati saya sudah puas. Saya dah capai kepuasan kerja. Cari kepuasan kerja. Jangan cari benda-benda lain. Buat kerja tu puas hati. Cari kepuasan kerja. Ya? Ingat tu. Niat tu kena betul. Kalau kamu niat, aku masuk tentera untuk jaga mak ayah aku, pegang niat tu daripada hari pertama sampai pencen. Orang tak bagi kamu naik pangkat ke, orang pancung kamu ke, orang bagi kamu sakit hati ke, orang bagi macam mana, kamu tengah latihan teruk ke, kamu tengah fed up ke, pegang balik niat tu. Ingat tu. Okey? Ingat tu saja. Ya? Betulkan balik niat. Siapa yang sedang berkhidmat, betulkan balik niat kamu sebab kamu ada masa lagi. Jadi di hujungnya sewaktu kamu berpencen nanti, alhamdulillah. Tengok saya happy. Saya sangat-sangat happy. Sangat happy. Sangat gembira. Keluar daripada tentera dengan alhamdulillah, kenangan banyak, kawan-kawan banyak. Seronok, saya seronok. Faham tak? Saya seronok. Puas hati. InsyaAllah, saya tak ada nak rindu padang kawat sebab saya dah puas. Saya tak rindu padang kawat. Saya tak rindu dah masuk operasi. Sebab saya dah puas operasi. Saya tak rindu langsung pada apa-apa dalam tentera. Sebab saya dah puas. Sebab tu saya kata, cari kepuasan kerja, betulkan niat kamu. Okay, sekian saja. Tepat 1 jam dah sekarang ni. Kan? Seperti mana saya janjikan, kita bertemu lagi insya-Allah. Untuk live ini, saya benarkan nak share kesebanyak-banyaknya, share lah. So, okay, sebelum saya tamatkan kelas kita atau sembang kita pada malam ini, saya betul-betul minta maaf jika saya tersalah cakap. Kan? Saya bukanlah insan yang hebat, saya anak orang kampung. Saya daripada asal orang kampung, saya balik anak kampung. InsyaAllah lepas-lepas ni akan ada live-live lain yang saya akan buat, saya akan cerita pula. Mungkin lepas ni saya akan cerita macam mana kita nak berhenti atau keluar daripada tentera. Macam mana? Itu nanti saya cerita. Okay? Okay? Nanti saya ceritalah. So, untuk malam ini cukup dekat dulu. Untuk pelajaran pertama kita, betulkan niat. Betulkan niat dan di dalam kamu bekerja tu, cari kepuasan kerja. Jangan cari benda-benda lain. Jangan. Ya, jangan. Okay? So, sekian saja. Untuk memberkatinya, kita baca tasbih kifarah dan surah Wal-As. Ya? Tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah tepat 1 jam. Okey.